Iwan, thank you for coming lah to talk sama pengundi-pengundi penampang, especially saya. Okay, saya mau tanya bang, how to say Datuk kalau compare to other politician kan, sangat muda lah. Habis yang lain-lain kita kira sangat veteran kan. So how did Datuk start dari muda yang sangat muda, get into politik sangat muda? Terima kasih saudara Akal. Kalau ikut umur dan di kalangan wakil-wakil rakyat, saya bukanlah yang paling muda. Adalah yang lebih muda daripada saya di Parlimen Malaysia. Tetapi dalam Kabinet Kerajaan Malaysia pada ketika ini saya yang paling muda dari segi umur lah. Saya mula minat dengan politik ini semasa saya di universiti dulu. Karena banyak isu pelajar ketika itu, isu beasiswa, isu peluang pekerjaan, dan kita tubuhkan Persatuan Mahasiswa Anak Sabah dan Sarawak di universiti saya. Kita selalu mengadakan pertemuan, perbincangan dengan menteri-menteri dari Sabah dan Sarawak. Masa itu antara yang selalu kita jumpa Tan Sri Bernard Dompok sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan isu-isu ini kita bawa kepada beliau. Dan selepas habis belajar, selepas graduate, saya mengambil bahagian secara aktif dalam politik melalui Parti APKO. Dan sehingga hari ini saya hanya mempunyai satu parti, yaitu Parti APKO. Dan hari ini menjadi presiden parti ini. Saya mahu mengajaklah saudara Kal dan anak-anak muda yang lain. Jangan kita tunggu terlalu lama dalam kepimpinan ini. Kita mulakan daripada awal. Isu-isu belia ini banyak. Isu ekonomi, isu sara hidup, isu pekerjaan, isu pembangunan keluarga. Itu adalah isu belia anak-anak muda yang boleh kita perjuangkan dalam pelbagai platform dan termasuklah parti politik. Okay, Iwan ada cakap pasal ekonomi kan. Okay, sebagai especially dalam grup-grup kalangan umur saya kan, kami sudah mula bekerjaan, tetapi saya perasan banyak ambil kerja macam side job, macam buat Grab, ada yang buat bisnes sendiri kan, sebab kos kehidupan belum cakap biasa lebih lah kami bilang makin mahal mau makan luar, makanan makin mahal. Sebagai Parti APKO kan, apa macam tindakan yang kita boleh ambil untuk membantu orang-orang muda yang baru start keluarga ataupun belum berkeluarga tapi baru start masuk alam pekerjaan? How do we help them untuk menangani kos kehidupan sekarang? Kos sara hidup ini akan terus meningkat dan akan terus menjadi cabaran kepada semua lapisan masyarakat, sama ada anak mudanya ataupun yang dewasanya, yang pesarannya. Ini akan terus menjadi cabaran nomor satu kepada setiap lapisan masyarakat. Di peringkat APKO, kita mengadakan convention setiap tahun di mana isu ekonomi, isu rakyat termasuk berhadapan dengan sara hidup ini sentiasa dibincang, dan hasil perbincangan resolusi-resolusi ini diangkat kepada kerajaan, termasuk diangkat kepada Kementerian Usahawan dan Koperasi yang saya terajui. Apa yang lebih penting adalah apa yang saya lakukan sebagai wakil APKO dalam kerajaan. Hari ini saya diberi tanggung jawab besar menjadi Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di atas kapasiti saya sebagai ahli Parlimen Penampang dan juga Presiden APKO. Jadi apa yang saya perkenalkan di kementerian ini adalah satu galakan kepada anak-anak muda untuk menggerakkan keusahawanan, menggerakkan koperasi sebagai satu platform untuk mencari punca pendapatan, memperluaskan pendapatan. Tidak ada salahnya kita bekerja siang pada satu majikan dan di luar waktu
pekerjaan kita itu mengadakan aktiviti keusahawanan, berniaga secara kecil-kecilan atau menjadi pekerja gig, pada saya itu tidak ada halangan, malah ianya sesuatu yang positif pada saya. Sebab itu di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan agensi-agensi kita telah banyak memperkenalkan inisiatif-inisiatif, sama ada inisiatif sedia ada ataupun inisiatif yang baru. Dalam 2 tahun lebih saya di kementerian ini, kita perkenalkan bantuan khas kepada Bumi Putra Sabah dan Sarawak yang tidak diperkenalkan sebelum saya di sini. Kita tambah baik kemudahan di tamu-tamu desa antaranya. Sebab ini membuka keselesaan, membuka ruang kepada para pengunjung dan penjual itu apabila tempat mereka berjual itu ditambah baik. Nah, di Tokun kita bekerja sama dengan TikTok Shop untuk menyediakan studio. Hari ini dengan kemudahan ini saya berjumpa dengan usahawan di kalangan anak-anak muda belia. Tidak ada kedai, dia hanya ada di rumah untuk mengeluarkan produk, tapi mereka datang ke studio TikTok Shop di Tokun ini, termasuk di Pinampang, dan meraih pendapatan yang tetap secara bulanan. Ada tidak kurang daripada RM8.000 berniaga tuhau di studio TikTok. Jadi semua itu boleh dibuat secara sepenuh masa ataupun separuh masa, dan kita memberi pembiayaan kepada usahawan-usahawan ini melalui agensi kita. Ambil contoh 2024 saja, tahun lepas, kementerian kita dan agensi-agensi kita telah menyalurkan pembiayaan sebanyak RM9.5 bilion kepada lebih daripada 333,000 usahawan dan koperasi di seluruh Malaysia, satu jumlah yang besar. Kementerian akan menyokong usahawan-usahawan koperasi termasuk dari kalangan belia, supaya bukan hanya aktiviti keusahawanan itu menjadi aktiviti sepenuh masa, boleh dilaksanakan aktiviti separuh masa. Pada saya itu harus kita galakkan dan kita akan sokong. Mudah-mudahan dengan demikian anak-anak muda ini bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi juga menyediakan pekerjaan kepada anak-anak muda yang lain. Oke, sekarang kita pergi isu hangat sikit. Ya. Selaku Presiden APCO kan, saya rasa mesti Datuk perasan lah kan, sentimen parti lokal sekarang sangat hangat. Social media, mana-mana kita jumpa, mesti orang cakap parti lokal. Bagi pandangan Datuk Iwan lah kan, kenapa sentimen lokal ni sangat hangat, especially pilihan raya ni kali? Negara kita ditubuhkan pada tahun 1963 berasaskan kepada kepentingan setiap wilayah yang menandatangani satu perjanjian yang dipanggil Perjanjian Malaysia untuk menubuhkan negara baru ketika itu yang dipanggil Malaysia. Jadi di Tanah Melayu ataupun di Semenanjung ada wakil-wakil parti politiknya, UMNO, MCA, MIC, menjadi wakil kepada masyarakat di Tanah Melayu menandatangani perjanjian ini. Di Sabah, parti-parti politik ketika itu, parti lokal Sabah pada ketika itu yang menandatangani perjanjian ini adalah parti APCO ataupun parti UNCO, parti Pasak Memegun, parti USNO dan parti Sabah Chinese Association. Begitu juga dengan Sarawak, ada parti-parti politik yang mewakili suku etniknya, mewakili masyarakat Sarawak menandatangani perjanjian. Jadi saya boleh nampak hari ini rakyat Sabah dan Sarawak mahu mengembalikan jiwa Malaysia yang asal itu dengan mengangkat kepentingan parti lokal dalam pilihan raya ini. Tetapi kalau kita teliti, banyak yang bercakap tentang parti lokal ini adalah parti yang baru ditubuhkan dalam tempo 2-3 tahun lepas, ada yang ditubuhkan tidak kurang daripada ataupun tidak sampai pun 10 tahun usianya. Boleh dianggap parti baru di Sabah, tetapi bercakap tentang parti lokal tidak ada salahnya. Tetapi bagi APCO,
kita telah tubuhkan parti ini pada tahun 1994 untuk mengembalikan jiwa Malaysia yang asal. Dan kita bercakap tentang kepentingan Sabah, kita bercakap tentang kepentingan parti lokal ini sejak APCO ditubuhkan tahun 1994. Sudah 31 tahun APCO bercakap tentang parti lokal ini, bukan hanya dalam pilihan raya, tapi hampir setiap masa isu-isu yang diangkat dalam Kongres, Convention APCO. Dan kita berbangga karena perkara yang sama sekarang diangkat, dibincangkan oleh parti-parti baru yang saya sebutkan tadi. Okay, thank you for the answer. Okay, one more, ni boleh kira isu hangat dia lah. Okay, especially dihadapi oleh budak-budak sekolah. Sekarang habis kita nampak isu-isu membuli, bukan saja di sekolah, tapi online bullying, cyber bullying kan pun banyak sekarang. So, okay, untuk Iwan lah, especially sanggap ada anak salah, as a father kan, apa perasaan kau bila kau nampak yang bullying ni makin berluasa, especially kita tahu berita sedih dengan kematian adik si Zara kan. So dalam perasaan Datuk lah, how do you feel bila kau nampak benda-benda isu ni berlaku? Saya ingat siapapun individu, sama ada dia seorang bapa, seorang ibu, seorang guru, sebagai seorang anak, sebagai seorang rakan, siapapun manusia yang rasional, saya pikir apabila kita mendengar kes bully ini, tidak ada perasaan kecuali perasaan duka cita, perasaan kecewa, perasaan marah kenapa ianya berlaku. Tidak akan ada orang yang bergembira bila mendengar kes-kes ini berlaku. Pada saya apa yang penting adalah bagaimana kita mahu mengurangkan insiden ini daripada berlaku. Pada saya ianya bermula daripada rumah kita. Kepimpinan ini bermula daripada rumah kita. Pertama, saya mahu ingatkan diri saya sebagai seorang bapa, di rumah itu mesti anak-anak kita dilatih, dibimbing untuk menghormati rakan-rakannya, menghormati sekelilingnya, gurunya, rakannya, jirannya. Ini sangat penting. Kedua, sebagai seorang pemimpin, jangan kita bully pemimpin lain. Jangan kita perkecilkan pemimpin lain ataupun termasuklah pesaing kita dalam kepimpinan ini. Karena dengan merendah-rendahkan mereka, dengan memperkecil mereka, dengan mengeluarkan kenyataan yang bersifat membuli mereka, itu pada saya itu akan membuka ruang tafsiran di kalangan rakyat ini yang mungkin boleh disifatkan kalau dia boleh mengeluarkan kenyataan ini, kenapa kita tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang sama. Jadi semua itu bermula daripada diri kita, bermula daripada rumah, dan mudah-mudahan ianya dapat mengurangkan ataupun dapat mematikan perkara ini daripada berlaku. Saya sehaluan dengan ramai ibu bapa yang mahukan keadilan, mahukan penyiasatan dibuat sedalam-dalamnya supaya perkara sebenar dapat diangkat ke muka keadilan. Okay. Itu kita isu hangat. Sekarang kita pergi yang santai sikit. Santai. Boleh. Okay. Sebagai orang muda kan, kita macam saya nampak banyak yang kurang minat dengan politik sebab diorang rasa macam susah mau kasih ubah tu sistem kah, ataupun diorang rasa terlampau corruption. So sebagai orang yang masak dalam politik lah kan, apa nasihat kamu yang nasihat tuan kepada orang yang rasa biarpun dalam politik kita tak boleh ubah, macam tidak harapan je apa? Apa nasihat kau sama dorang supaya jangan putus asa atau memang kita boleh buat perubahan? Saya pernah berpikir perkara yang sama semasa saya di universiti, semasa saya baru konvo. Pikir karena pada ketika itu banyak sekali isu kontroversi, isu integriti yang dikaitkan dengan beberapa pemimpin. Dan ia boleh menyebabkan anak muda ini berputus asa. Tetapi siapa lagi yang boleh mengubah itu kalau bukan kita sendiri?
Satu perkara yang kita boleh buat adalah dengan mengubah perkara itu dengan mengambil alih, contohnya penglibatan orang lama dalam satu-satu organisasi termasuk pertubuhan politik ini dengan penglibatan anak-anak muda, dan kita gunakan ingatan kita tadi dalam penglibatan itu, dan ingatkan diri kita kalau kita menolak rasuah jangan terlibat dalam rasuah. Misalnya kita mau kepimpinan yang bersih, yang tulen, maka kita bawa itu, sama ada di parti politik ataupun pertubuhan masyarakat yang lain. Dalam pertubuhan perniagaan, koperasi, kita kena mulahkan. Dan siapa lagi yang boleh mengubah itu kalau bukan anak-anak muda yang sendiri. Saya berbangga kerana saya melihat APKO ini satu parti yang bebas daripada kontroversi, dan saya berharap, saya sering menegaskan kepada rakan-rakan pimpinan APKO dan ahli-ahlinya, kita kekalkan imej bersih APKO ini, karena dengan imej yang bersih, imej yang baik inilah kita dapat menarik perhatian, kita dapat menggerakkan masyarakat kita untuk percaya bahawa kepimpinan politik ini sebenarnya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh membawa kepada masa depan yang lebih baik untuk mereka, untuk negara kita. Contohnya, sepanjang saya berkepimpinan 2 tahun lebih di Penampang sebagai ahli parlimen, hari ini kita berjaya menyelesaikan masalah pemilikan tanah yang berpuluh tahun, ada yang menunggu sehingga 75 tahun di Kampung Togodan. Siapa selesaikan? Kita, ahli parlimen Penampang sekarang ini, dengan kerjasama semua pihak, kita berikan geran tanah hari ini selepas kita mulahkan penyokatan tanah di bawah program Pantas yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri di kampung tersebut, dan kita akan perluaskan. Ini contohnya hasil apabila kita betul-betul menjiwai perjuangan kita dalam parti ini. Jadi saya ingin menggalakkan anak-anak muda, mungkin kita ada pemikiran sedemikian karena ada kes-kes di mahkamah ini, kes-kes integriti ini dibincangkan di mahkamah, dibincangkan di pelbagai forum di media sosial. Ya, saya tidak nafikan kerana ianya sudah terbukti di mahkamah pun, tetapi tidak semua begitu. Dan mari kita mulakan dengan diri kita, dan saya ingin mengajak kepada anak-anak muda, kalau mahu bersihkan negara kita, pilihlah platform yang kita rasa selesa dan menjadi sebahagian daripada agenda pembersihan negara kita, memastikan kepimpinan yang berimej baik itu dipilih untuk memimpin negara kita. Oke, sekarang kita tanya apa macam minat Iwan lah. Oke, first, saya selalu mau tanya, favorite local artist, siapa paling kau minat? Favorite local artist, saya dibesarkan oleh ibu bapa saya mendengar lagu-lagu John Kaisa. Dan saya kekal mendengar lagu John Kaisa sebagai artis nombor 1 saya. Tapi saya meminati semua artis-artis yang lain, termasuk artis-artis baru yang tampil dengan bakat yang begitu hebat. Oke, one more, makanan favorite Datuk. Ini soalan yang paling mencabar nih. Saya dibesarkan di desa dengan makanan ibu saya. Saya anggap apa saja yang dimasak oleh ibu saya itu menjadi kegemaran saya karena saya dibesarkan dengan itu. Sekarang bila berkeluarga ini dengan istri yang selalu memasak di rumah, maka itu juga menjadi masakan kegemaran saya. Tetapi sebagai apa orang bilang food lover, saya ini suka makan makanan-makanan dan ingin tahu makanan baru yang tidak ada di Penampang, ada di Kuala Lumpur, ada di Putrajaya. Saya sentiasa ingin mencoba makanan-makanan tersebut. Kalau saya cek di media sosial saya, ada keluar di timeline, saya sentiasa ingin coba. I'm a food lover. Jadi food lover. Boleh dikatakan hampir semua makanan itu adalah kegemaran saya. Tetapi
Karena saya dibesarkan di desa, makanan ibu dan makanan istri saya adalah sentiasa yang saya akan makan. Oke, last question. Kalau Iwon boleh pergi mana-mana, anywhere in the world kan, mana yang satu tempat kau betul-betul mau pergi, mau visit? Anywhere di dunia ni, ada mana-mana tempat yang kau betul-betul mau pergi kalau ada peluang? There is no place like home. Saya sentiasa ingin balik di rumah karena saya seorang yang percaya kepimpinan itu bermula daripada rumah. Dan rumah itu adalah tempat untuk saya dapat meraihkan masa depan karena anak-anak. Karena kita mau mewariskan sesuatu yang boleh membanggakan anak-anak. Saya tidak mahu anak-anak saya membesar. Kalau saya ada kontroversi, anak-anak diingatkan tentang kontroversi. Saya mahu bila besar, bila mereka bersekolah, mereka diingatkan bahwa bapa mereka menjadi sebahagian daripada penyelesaian. Dan bila mendengar demikian, mereka boleh melakukan yang lebih baik daripada bapa mereka. Jadi kalau tanya saya, walaupun saya seseorang yang suka melancong, tempat yang saya sentiasa ingin datang adalah rumah saya. Memang Di mana ada ibu saya, ada istri saya, ada anak-anak saya, ada kawan-kawan baik saya yang selalu datang ke rumah. Jadi itulah there is no place like home. Itu sebab kita memanggil rumahku syurgaku. Jadi rumah adalah tempat yang saya sentiasa ingin datang sepanjang masa. beautiful answer, Iwan. Oke, thank you so much for Thank you Kal, jumpa lagi. Boleh, hopefully kita boleh jumpa lagi. Bila Do boleh more minum, talks. boleh singgarung, boleh minum ngiucap, makan ngiucap. Boleh, nanti saya cari kontak. masa. Nanti saya call, boleh. Oke. Thank you. Kal.